Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa nashur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin. InsyaAllah ada masa terluang sedikit ni, kita akan baca beberapa hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkisar di sekitar kelebihan hari Jumaat. Di sudut hari Jumaat ini merupakan hari berlakunya kiamat. Jadi pada waktu lepas kita dah baca kelebihan hari Jumaat secara umum, banyak ada hadis kita baca. Jadi hari ini kita nak tengok kaitan hari Jumaat dengan kiamat. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Hurairah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu yaumin tala'at alaihi syams, sebaik-baik hari yang terbit atasnya matahari, maknanya sebaik-baik hari, kata Nabi, yaumul Jum'ah, hari Jumaat. Nabi sambung lagi, Nabi kata, fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha wa la taqumus sa'ah illa fi yaumil Jum'ah. Bila Nabi kata sebaik-baik hari ialah hari Jumaat, maka dia bagi sebab sebaik-baik hari ialah hari Jumaat ialah dia kata hari itulah diciptakan Adam. Hari Jumaat jugalah dimasukkan Adam ke dalam syurga. Dan hari Jumaat jugalah dikeluarkan Nabi Adam daripadanya. Kemudian ujung tu Nabi kata, wala taqumus sa'ah, dan tidak akan terjadi hari kiamat illa kecuali fi yaumil Jum'ah, pada hari Jumaat. Jadi fokus kita ni yang terakhir tu, tidak berlaku hari kiamat kecuali hari Jumaat. Saya sempat petik sedikit huraian. Antara huraian yang saya petik daripada huraian Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Minhaj Syarah Muslim. Kata Imam An-Nawawi, Qadhi Iyad berkata, maknanya Imam Nawawi petik seorang ulama besar zaman dulu, nama dia Qadhi Iyad, dalam mengulas hadis ini. Kata Qadhi Iyad, hadis ini menjelaskan perkara-perkara besar yang terjadi dan yang akan terjadi pada hari kiamat. Kemudian kata lagi, iaitu agar seorang hamba mempersiapkan dirinya dengan amal soleh untuk memperolehi rahmat dan jauh daripada seksa dia. Maknanya secara mudah, daripada bahasa ringkas Qadhi Iyad ini, kata dia, bila sebut hari Jumaat, sewajarnya, selayaknya akan terlintas dalam pemikiran seorang hamba ialah kiamat. Bila tinggal kiamat, apa maksud dia? Sebab kiamat ni benda besar, tuan-tuan. Teramat besar kiamat ini. Tidak ada naungan melainkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pertolongan melainkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang boleh tolong sengsaranya hari kiamat. Jadi hari kiamat berlaku pada hari Jumaat. Apa kaitannya? Kaitan dengan apa yang diperkatakan oleh Qadhi Iyad ini, maksudnya bila Nabi kata
kiamat akan berlaku hari Jumaat. Jumaat bila? Tak tahu. Boleh jadi minggu depan, boleh jadi tahun depan, boleh jadi 2 tahun lagi, boleh jadi 10 tahun lagi, wallahu a'lam. Tapi dia akan berlaku dan dia akan terjadi bila? Hari Jumaat. Jadi kiamat ni kalau orang halusi amat menakutkan. Yang paling kita takut tak sempat taubat. Tak sempat taubat, tuan-tuan nyayang. Sebab kulit kita ni tak padan. Tak padan. Kalau nak dikenakan seksaan Allah Subhanahu Wa Taala, teruk sangat. Teruk sangat. Kena api rokok pun dah menjerit dah. Jadi, kalau begitulah keadaannya, kata Qadhi Iyad, selayaknya lah hari Jumaat ni mengingatkan kita supaya memperbarui usaha, meningkatkan amal, meninggalkan maksiat. Mudah-mudahan kita bersedia dengan hari kiamat. Satu. Baik. Sehubungan dengan perkara yang sama, saya ada petik beberapa hadis, banyak hadis sebenarnya. Saya kata baca 1-2 saja berkaitan dengan huraian Qadhi Iyad. Kenapa dia nak kata selayaknya hamba ni bila esok Jumaat, dalam hati dia tu rasa berdebar, aku kena bersiap ni, aku kena perbetul ni, aku kena taubat ni, aku kena doa ni, aku kena tu. Kenapa sepatutnya kena ada benda tu? Maka ada beberapa hadis yang menjelaskan perkara ini. Satu daripada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, khairu yaumin tala'at alaihi syams yaumul jum'ah. Hadis ni, hadis riwayat Abu Daud ni, kata Rasulullah, sebaik-sebaik hari ketika matahari terbit ialah hari Jumaat. Maknanya dalam 7 hari itu hari Jumaat yang terbaik. Hadis ni panjang, saya petik yang ujung saja yang berkaitan dengan kiamat. Kemudian Nabi kata, wa fihi taqumus sa'ah. Pada hari itu, kata Rasulullah, akan berlakunya kiamat. Apa lagi Rasulullah kata? Wa ma min dabbatin illa wa hiya musiqatun yaumal jum'ah. Nabi kata, pada hari itu, pada hari Jumaat ini, ni nak ceritanya bukan hari kiamat, pada hari Jumaat, setiap hari Jumaat. Pada hari Jumaat ni, kata Nabi, tidak ada binatang yang melata di dunia ini kecuali mereka menunggu pada hari kiamat. Ni nak ceritanya binatang-binatang. Binatang-binatang reti bila hari Jumaat dia tunggu. Dia tunggu. Nabi sambung lagi. Lepas kata binatang-binatang melata menunggu, Nabi kata min hina tusbihu hatta tatla'u syams. Binatang-binatang ni menunggu sejak daripada subuh sampai terbit matahari. Maksudnya para binatang ni bila hari Jumaat dia standby dah. Dia standby dah subuh sampai terbit matahari. Kok hari tu berlakunya kiamat. Nabi sambung lagi. Kenapa binatang-binatang melata ni tuan-tuan? Sejak subuh sampai matahari terbit duk tunggu hari Jumaat ni, sebabnya Nabi kata syafaqan misa'ah, sebab takut datang hari kiamat. Nabi sambung lagi, illa kecuali al-jin wal ins, kecuali jin dan manusia je tak tunggu benda ni. Di satu sudut tuan-tuan nampak tak kadang-kadang bahasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam. Dia tuju tepat pada hati kita. Dia duk banding kita dengan binatang. Binatang ni dia reti. Binatang ni Allah tak bagi akal macam kita. Allah tak bagi kelebihan-kelebihan seperti yang ada kepada manusia. Tapi binatang ni reti.
start pada subuh, tiap-tiap Jumaat, antara subuh sama matahari terbit, dia duk nanti, duk kecil perut. Kenapa? Kok hari tu berlaku kiamat. Sebab dia tahu berat tak berat kiamat ni. Padahal dianya binatang-binatang ni, tuan-tuan pun tahu, dia tak masuk syurga neraka, dia habis situ je. Siapa dia pada mahsyar, hok mana bergaduh sama dia, perbicaraan habis situ jadi tanah. Tapi kita tak sudah. Kita tak habis situ, kita tak jadi tanah. Lepas perbicaraan sama ada syurga atau neraka. Tapi walaupun begitu, binatang-binatang ni dia reti, tak kecut perut. Lepas tu Nabi kata illa kecuali al-jin, jin dan manusia. Sebab manusia ni bila duduk atas muka dunia ni, duk rasa nikmat-nikmat yang sebenarnya sedikit, dia tak ingat dah. Tak ingat bahawa setiap perkara yang dia buat ni akan disoal. Setiap kali dia menyakiti jiran, dia kena soal. Dia ambil hak jiran, dia kena soal. Dia ambil sekaki tanah jiran, dia kena soal. Tak ingat dah benda tu. Sebab itulah ini berlaku pada manusia. Cumanya kita bila kita baca hadis ni tuan-tuan, kita doa banyak-banyak biar kita ni tak masuk golongan ni. Biar kita reti, maknanya start daripada hari ni, bila nak mari Jumaat ni, ya Allah itu aku, berilah rahmatmu agar aku ni termasuk golongan-golongan yang sedar tentang kiamat, syurga neraka, ambil duit orang salah, hutang tak bayar salah, banyak benda. Nak sekarang ni tuan-tuan boleh tengok sendiri, akhlak orang kita teruk dah ni, teruk sangat-sangat. Teruk sangat di jalan raya ke, di kedai ke, di mana-mana, akhlak budak-budak dengan tak respect orang tua. Allah Subhanahu Wa Taala tahu berat tak berat dia sekarang ni. Satu. Jadi Nabi dah bagi perbandingan. Saya nak petik satu saja hadis yang terakhir. Ada berapa minit lagi? Ada 2 minit lagi? Ada 5. Nak cerita berat tak beratnya hari kiamat. Benda yang paling ditakuti hari kiamat ni masa pembalasan, masa duk timbang kan, duk timbang. Berat yang jahat memang kena humban dalam neraka. Suka tak suka kena humban. Lepas daripada syafaat ni, timbang ni, berat lagi. Yang jahat memang kena rasa neraka. Lepas tu tuan-tuan, kita pun sedar api neraka ni satu zarah jatuh atas dunia pada jarak pada tu kuku tuan-tuan. Satu zarah ni macam debu kecil. Belum beberapa kilogram macam bom atom yang digugui di Hiroshima tu. Satu zarah pada jarak pada tu kuku satu bumi. Ni akan kena pada orang yang masuk dalam neraka. Baik, kita petik satu hadis saja. Satu hadis. Allah Rabbi. Hadis ni saya petik hadis riwayat Imam Tirmizi. Hadis ni hasan sahih. Hasan sahih ni sahih lah ya. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal hamima la yusabbu ala ru'usihim fayanfuzul hamim hatta yakhlusa ila jawfihi wa yaslitu ma fi jawfihi hatta yamruqa min qadamayhi wa huwa as-sahru summa yu'adu kama kana. Hadis ni cerita berkenaan dengan, kita ambil satu saja, tentang minuman orang dalam neraka. Lepas timbang, masuk neraka. Masuk neraka seperti mana atas dunia, sampai masa kita haus, sampai masa kita lapar. Bila lapar minta air. Ini cerita air nak dibagi kepada penghuni neraka. Nabi kata apa? Innal hamim, sesungguhnya air panas, la yusabbu ala ru'usihim,
akan dituangkan atas kepala mereka. Fayanfuzul hamim hatta yakhrusa ila jawfi. Maka tembus air panas tadi air panas tuang atas kepala. Fayanfuzul hamim hatta yakhrusa ila jawfi. Maka tembus air panas tadi sampai ke perut dia. Tuang atas kepala. Panasnya benda tu, cair habis segala organ-organ kita, dengan tulang kita, dengan otak kita, sampai ke perut. Kemudian Nabi sambung lagi, wa yaslitu, dan memotong atau menghancurkan ma fi jawfihi. Maknanya masa dia lalu ke kepala tu nak sampai ke perut, segala benda dia kena hancur lebuh habis. Hatta, sehingga yamruqa min qadamaihi wa huwa as-sahru, sehingga dia melalui dari kedua kakinya dan ia lebur dan cair. Tubik pun tapak kaki, tuan-tuan. Ni sebab bila siapa hari Jumaat kita rasa kena, sepatutnya selayaknya kita sebagai hamba, kalau kita reti kita ni Allah buat dan kita ni akan berdepan dengan Mahkamah Agung dia, dan bila kita faham hadis ini, tak perlu tengok lagi tafsiran dia, sepatutnya kita ni sedar pentingnya hari Jumaat. Sebab tu orang yang cerdik, orang yang faham, dia mari Jumaat tu mari dengan keadaan bersedia, dengan mandinya, dengan hati jiwa dia tu nak mari jumpa Allah. Bukan mari jumpa kawan. Ada orang mari masjid jumpa kawan, ada juga. Ada setengah orang mari masjid sebab dia AJK. Bukan suruh ni lah, masjid lain. Sebab dia AJK dia mari. Sebab dia pengurusi dia mari. Yang dikehendaki di sini, dia mari masjid tu dalam keadaan dia sedang nak berjalan berjumpa dengan Allah. Sebab hakikatnya solat ni bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Nak cerita dalam hadis yang lain, saya tambah sikit. Hadis tadi cerita turun jiruh air panas, letak atas kepala, turun sampai ke kaki. Dalam hadis lain cerita, dihampirkan minuman itu ke muka dia. Bila hampir saja hancur luluh semua sekali. Nak sangat. Sebab dahaga kan, panas kan dalam neraka. Duk minta tolonglah. Mula-mula nak tak bagi. Nak juga, ambil lah. Hampir saja luluh habis semua sekali, tuan-tuan. Allahu Rabbi. Mudah-mudahan dengan sedikit kita baca tu, apa ni berkenaan dengan perkara ni, berkenaan dengan kiamat, dengan syurga neraka, boleh menyedarkan kita betapa pentingnya kita rasa besarnya hari Jumaat. Jadikan hari Jumaat hari muhasabah kita. Biar kita menanti-nanti, sentiasa menanti-nanti, menunggu-nunggu hari Jumaat. Bukan nak lari, berat Jumaat ni, nak kena pergi masjid pula. Kalau ada benda tu dalam hati, berat dah tu. Ada budak-budak kita kan, bila Jumaat kena mari masjid, malah tak boleh lagu tu. Kita kena didik anak-anak kita. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan sikit sebanyak itu dapat pengajaran. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.